Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua dan salam sejahtera. Baiklah, tajuk hari ini adalah yang dipanggil sebagai logik. Seperti yang kita tahu, seperti apa yang saya ceritakan tadi, itu adalah logik yang bermula akan berakhir. Kamu masuk di Nabi University, berapa tahun belajar? 4 tahun, ada 3 tahun. Mungkin ada yang akan lebih. Mungkin akan lebih karena sambung belajar. Buat master, buat PhD. Yang bermula itu akan berakhir. Yang kamu nampak sekarang nih di sini nih hanya sebentar saja, 4 tahun kamu akan habis. Yang kamu berkawan sekarang nih sebentar saja akan berakhir. Itu logik yang berlaku di dalam kehidupan di alam university. Dan pasti selepas ini logiknya juga kamu akan bekerja. Kerja apa? Wallahu alam. Terpulang pada apa yang kamu pilih. Mungkin ramai dalam kalangan sini kawan-kawan yang suka berniaga. Silakan berniaga. Kenapa kamu? Apa kaitan di antara berniaga dengan belajar? Belajar untuk mendapatkan ilmu. Ilmu untuk generate income. Income diperoleh daripada pekerjaan. Makan gaji ada kerja. Makan gaji ada gaji. Betul? Berniaga pun ada gaji. Semua berakhir kepada duit. Duit menghasilkan produk. Ada duit beli barang. Untuk meneruskan kehidupan. That is what we call is circle of life. So, tajuk hari ini, semua orang berfikir dan setiap orang mempunyai cara berfikir. Setiap daripada kita sini, semua nih, Cina, Melayu, India, ada banyak kepala. Ada yang setiap kepala itu ada otak. Dan otak itu berfungsi untuk berfikir. Ada sini yang sedang melihat. Dan dia melihat, dia berfikir tentang benda nih. Oh, kita belajar benda nih. Dalam falsafah belajar logik ya. Ada juga yang datang menghayal. Kenapa aku tak beli benda itu semalam? Ada yang di sini masih berfikir. Kalau aku cuti lagi minggu ini, bagus juga kan? Kenapa lari buat kelas hari ini? Macam-macam. Berfikir itu macam-macam. Oke? Di dalam konsep falsafah terdapat kaedah-kaedah berfikir. Namun, setiap daripada kita terdorong daripada cara kita berfikir bagaimana. Ada yang berfikir bermula dengan keputusan, dan ada yang berfikir bermula dengan asbab kepada keputusan itu. Contoh, ini lelaki lah. Saya bagi contoh. Ataupun perempuan, sama saja. Kamu nak menyukai seseorang itu, dia bermula dengan apa? Ada orang berfikir, dia nak fikir terus direct. Aku nak kawin dengan perempuan ni. Dia jump to conclusion. Ada yang berfikir, aku nak kawan-kawan dulu dengan dia. Tengok hati budi dia macam mana, baik ke buruk ke apa, kedekut tak kedekut, busuk, bau masam. Dia fikir semua tu. Dia bermula dengan sebab. Ada yang bermula dengan keputusan. Daripada keputusan dia pun dapat kahwin. Dan dia dapat kahwin baru dia melihat apa kebaikan perempuan itu. Tapi ada orang, dia melihat dulu kebaikan apa semua keburukan, dia plus minus bla 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 bla, kahwin. Ataupun campur semua plus minus, baik, buruk, cantik, buruk, apa, tudung tak cuci 20 tahun, cancel. Contoh. So dia buat keputusan sebab daripada asbab yang dia lihat. So ada cara berfikir begitu. Jadi kalau saya kaitkan dengan cara berfikir ini, kenapa saya jadi pensyarah? Saya adalah membuat keputusan yang mana keputusan akhirnya pensyarah gaji besar. Saya simple. Aku begitu saja. Aku tahu pensyarah gaji cukup bulan, aku ada 15.000 confirm. 25.000 dan 15.000. 25.000 tutup mata. Aku tak fikirlah nak belajar, buat begini, buat begitu, apa itu semua tolak tepi. Aku tahu aku gaji settle. Ada orang berfikir, oh saya jadi pensyarah sebab saya suka menulis paper, saya suka buat buku, saya suka ada student, saya suka masuk kelas, saya suka encourage student. Dan kemudian aku dapat benefit daripada apa yang aku buat. Itu caranya berfikir. Cara aku berfikir simple. Aku jump to conclusion, kemudian aku cari kebaikannya. Dan benda itu sebenarnya bahaya. Dan seeloknya buat keputusan di atas sebab-sebab dahulu. Tapi bila kita sebab, orang tangkap. Kita melopong. Orang dah ambil duluan daripada kita. So, saya mengelakkan daripada persaingan itu. Bagaimana kaedah berfikir yang dianjurkan dalam ilmu falsafah? Ada 2 tu kan? Betul? Yang saya cakap tadi? Okey. Logik itu adalah satu kajian mengenai penghujahan. Logik tentang hujah. Okey? Apakah yang dimaksudkan dengan penghujahan? Simple saja. Adik-adik, nih kamu nampak. Logik cakap apa dia? Semua yang pergi atas akan jatuh ke bawah. Semua yang pergi atas akan jatuh ke bawah. Itu logik. Penat, tidur. Lapar, makan. So kita hujahkan. Bagaimana yang pergi atas ni akan jatuh ke bawah? Kenapa pergi atas ni dia tak terus di atas? So ada hujah di sebaliknya. Apa hujahnya? Ada gravity. Boleh buktikan? Boleh, kamu kata. Kamu pun bagilah ada sistem pengiraannya apa semua. Itu adalah hujahnya. Itu adalah hujah. Dan kalau kamu tanya saya, doktor, yang cara doktor berfikir tu betul kah? Terus lompat kepada keputusan. Ada hujah saya pula. Hujah saya adalah saya memilih untuk lompat kepada keputusan itu kerana Malaysia terutamanya adalah tempat yang susah sebenarnya nak dapat kerja. Boleh dapat kerja, macam-macam kerja ada. Allah, macam-macam kerja ada. Buat Grab pun. Yalah, sampai bila kau nak buat Grab? Betul? Sampai bila kau nak bawa motor? Walaupun kau kata sebulan gaji kau 4,000, aku tanya kau sekarang. Umurmu 25 tahun, 24 tahun buat Grab. Sampai kau umur ke 96 tahun, 80 tahun. Sanggup tak? Tak
Tak sanggup. Sebab kita ada kapasiti badan kita. So, saya memilih satu benda yang tak merosakkan badan dan menyelamatkan saya di dunia yang sementara ini. Oke, itu saya punya hujah. Nah, kita buat logik lagi. Logik juga dia boleh dikaitkan dengan cara kita memahami suatu perkara itu. Contoh, mesti ada orang persoalkan. Ini bukan sensitif, ini semua orang tahu ya. Ini semua orang tahu. Kamu akan nampak, apalah dorang nih kan. Sembahyang sampai satu hari 5 kali. Apa benda kok sembahyang sampai 5 kali satu hari? Oh, ini orang Islam lah. Ada lebih lagi, bukan 5 kali. Kita nak cakap pun kita kata kita tak bagus kan. Tapi nak bagi taunya, logiknya di sini apa dia? Because of obey. Ia melibatkan kepatuhan. Patuh pada siapa? Patuh pada Tuhan. Simple. Wih, kenapa kau sembahyang 5 waktu? Sebab saya patuh kepada Tuhan. Kalau kau tak sembahyang, bukan ada dapat apa pun. Bukan kenapa pun. Dah, ini bukan pasal dapat apa, tak dapat apa. Bukan pasal miskin atau kaya. Bukan. Ini sebab patuh. Kenapa kamu Islam perempuan pakai tudung? Kenapa? Bukan sebab fashion. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 tuh fashion. Nampak cantik, gulung-gulung. Kamu pakai apa yang kamu pakai sekarang nih. Bukan karena kamu rasa kamu cantik karena pakai begitu. Tetapi dia adalah kerana kepatuhan. Kepatuhan. Kewajiban tuh jatuh nomor 2. Kewajiban jatuh nomor 2. Pertama sekali patuh. Kau jumpa satu benda dan orang anggap itu Tuhan. Contoh, saya ambil orang Hindu sini. Orang Hindu dia percaya kepada yang dia nampak. Betul? Kamu nampak macam patung Tuhan kamu yang patung gajah contoh. Dia nampak. Dia pilih untuk tidak patuh. Patuh itu nomor 1. Tapi dia pilih untuk patuh. Lepas patuh, setia, apa semua, obey. Okay? Barulah yang seterusnya perkara-perkara lain. Oke, saya teruskan. Agreement adalah sesuatu yang terdiri daripada 2 bahagian. Agreement, kenyataan, 2 bahagian. Pertama, dia ada premis dan juga ada yang kedua di bahagian kesimpulan. Pertama sekali dipanggil premis. Premis itu menyokong kepada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Contoh, jadi terdapat 2 bahagian. Pertama dipanggil premis dan kedua dipanggil kesimpulan. Oke, premis dan kesimpulan. Oke, logik adalah kajian mengenai kaitan antara premis dan kesimpulan. So, logik nih, kau kena menyatakan premisnya benda yang naik maka akan jatuh. So, kesimpulannya akan jatuh. Oke, kita akan tengok contoh lain nanti. Sama ada kesimpulan itu ditarik, dibuat dengan secara betul ataupun dengan secara sah daripada premis-premis yang dikemukakan. Logik didaktif. Ini dia. Kita akan tengok ada 2. Logik didaktif, logik induktif. Didaktif, induktif. Apa dia doktor? Dalam logik didaktif terdapat premis-premis dan kesimpulan yang terhasil daripada premis tersebut. Oke. Apa? Di dalam logik didaktif yang sah ataupun valid, salah satu sifatnya ialah jika premis benar, maka kesimpulan pasti akan benar. Salah satu benar, pasti akan benar. Oke, contoh. Contoh, di dalam logik didaktif terdapat sekurang-kurangnya 2 atau lebih premis. Dari mana-mana kesimpulan yang ditarik. Premis pertama biasanya wujud satu pernyataan yang umum ataupun universal agreement. Umum dulu, umum, kemudian lebih khusus. Premis kedua tidak semestinya ada satu universal agreement ataupun premis yang umum, tetapi sebaliknya satu pernyataan yang khusus. Contoh, ini adalah deduktif. Premis pertama, mengandungi pernyataan umum, semua manusia memiliki jantung. Itu pertama sekali disebut. Contoh, ini contoh. Semua manusia ada rambut, tapi ada juga yang botak, tak tumbuh rambut kan? Oke, kita ambil benda yang pasti. Semua manusia ada telinga. Itu confirm lah. Dokter, saya tak ada telinga. Sudah lama tidak ada telinga. Lahir-lahir memang tak ada telinga. Tak ada. Susah kita jumpa macam itu. Oke? Semua ada telinga. Premis kedua, mengatakan bahwa Ali adalah seorang manusia. So, kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya, pastilah Ali memiliki telinga. Oke, boleh tak kalau kita buat benda lain? Ini dia bermula dengan apakah faktor-faktor yang membuktikan pada kesimpulan. Oke, setiap manusia ada telinga. Setiap manusia memiliki 2 kaki. Setiap manusia memiliki jari jemari. Setiap manusia, semua dipanggil manusia. Sebab. Oke, dan akhirnya dia buat kesimpulan. Maka Salma memiliki semua itu. Maka Salma adalah seorang manusia. Dia bermula dengan sebab. Dia berakhir dengan keputusan. Dan itulah yang dipanggil sebagai apa dia? Deduktif. Premis pertama, semua orang akan meninggal dunia. Bila? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Semua orang tak akan tahu bila dia akan mati. Premis kedua, Ali merupakan seorang manusia. Maka Ali suatu masa nanti akan mati. Itu deduktif. Deduktif bermula dengan asbab. Bermula dengan bukti-bukti untuk menjadikan kesimpulan itu. Oke? Faham? Deduktif. Soalan ini famous tau. Soalan ini famous dan sering ditanya. Dan student dia akan keliru di antara deduktif dan induktif. No problem. Nanti kalau kamu buat research, kamu akan tengok kamu banyak menggunakan kaedah deduktif. Oke? Induktif. Ini yang saya kata
lompat kepada keputusan baru memikirkan sebab. Dan saya banyak menggunakan induktif. Induktif ini dia terkait dengan, kalau manusiawi dia terkait dengan sifat nafsu itu sendiri. Kau tak pikir, kau ambil dulu. Kemudian aku pikir. Dan kadang menguntungkan dan kadang merugikan. Tapi saya nampak untuk saya punya keadaan, saya banyak beruntung dalam keadaan itu. Logik induktif tidak memerlukan dua premis. Tadi dua premis, ini tidak memerlukan. Ia hanya memerlukan sekurang-kurangnya satu premis. Walaupun kebiasaannya terdapat lebih daripada satu premis yang digunakan, dan dari premis tersebut ataupun dari premis tersebut kita membuat kesimpulan. Dalam logik induktif, sekiranya premis ataupun premis betul, tidak semestinya kesimpulan juga akan betul. Macam saya cakap, kesimpulan yang kita ambil belum tentu mendatangkan kesan baik kepada sebab-sebab itu tadi. Oke? Contoh, premis pertama, semua burung gagak yang saya lihat selama ini mempunyai bulu berwarna hitam. Selama ini aku nampak semua burung gagak warna hitam. Jadi kesimpulan yang aku buat apa dia? Semua burung gagak warna hitam. Betulkah? So, kesimpulannya secara induktif, semua burung gagak bermaksud mempunyai bulu hitam. Oke, dari premis ini, ia bersifat khusus. Melalui logik induktif, walaupun premis ini benar, semua gagak yang pernah dilihat sebelum ini mempunyai bulu warna hitam, tidak semestinya bermakna bahwa kesimpulan yang dibuat mengatakan bahwa semua burung gagak, yaitu termasuk yang belum saya lihat lagi, juga berwarna hitam. Ada juga warna selain daripada warna hitam. Oke? Jawabannya induktif boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Semua perempuan memiliki minat warna yang sama, warna merah contoh. Semua perempuan. Tapi at the end, kita lihat kesimpulan, ramai yang tak pakai tudung merah. Hanya seorang dua orang saja. So, merah bukanlah pilihan orang ramai. Itu induktif. Tapi, kalau kita buat begini, semua perempuan Islam memakai tudung. Salma adalah perempuan Islam. Maka Salma akan pakai tudung. Contoh, itu contoh bagi deduktif. Deduktif daripada atas pergi ke bawah. Induktif daripada bawah pergi ke atas. Induktif daripada bawah pergi atas. Deduktif daripada atas pergi bawah. Kalau daripada atas pergi bawah, insya-Allah atas betul, bawah betul. Deduktif daripada bawah pergi atas, boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Oke, nice. Jadi adanya elemen ketidakpastian dalam penggunaan logik induktif itu membezakan daripada logik deduktif, yang mana kepastian terdapat dalam kesimpulan yang ditarik daripada premis-premis itu. Rumusannya, logik induktif tidak semestinya memberi kesimpulan benar pada akhirnya. Deduktif pasti akan benar. Premis pertama, contoh, Ali seorang datuk yang berkepala botak. Ali adalah datuk berkepala botak. Premis kedua, Ahmad seorang datuk yang berkepala botak. Kesimpulannya, semua datuk berkepala botak. Saya nak tanya kamu, ini ada dua premis. Dua premis ini melibatkan apa? Induktif kah deduktif? Deduktif. Pandai. Ingat ya, dua premis deduktif. So, dia kata sini, semua datuk berkepala botak. Tapi daripada kenyataan ini, dia deduktif tapi bersifat induktif. Faham tidak? Jadi maksudnya di sini, dalam kadang-kadang satu kenyataan tu kamu kena tengok betul-betul. Dua premis confirm deduktif. Tapi kenyataannya bila kamu baca, kamu boleh argumen balik, kamu boleh argue, kamu boleh hujahkan balik. Ada je tempat kami datuk semua rambut tebal sampai putih tapi tak mati-mati. Contoh kamu katakan. Contoh. Kalau yang ini tadi, dia tak ada premis kedua. Dia ada satu premis saja. Itu dipanggil induktif. Daripada bawah pergi ke atas. Induktif, Ali seorang datuk yang berkepala botak. Jadi kesimpulannya Ali adalah botak. So, betul. Dan boleh juga jadi tidak betul. Tapi kalau kita campur kedua, itu dipanggil deduktif. Abduksi ataupun abduction. Apa pula abduksi ni? Okey, ada dua, ada tiga sekarang kita belajar. Induktif, deduktif, deduction. Ini pun cara berfikir. Di dalam falsafah terdapat kaedah-kaedah berfikir lain seperti kaedah abduksi dan juga heuristik. Okey, kita tengok ni ya. So, ada 4 kita akan belajar hari ini. Berlaku suatu fenomena dan kita dapat melihat fenomena itu. Kesimpulan dibuat mengenai apakah yang berlaku sebelum wujudnya fenomena itu, yang boleh menjelaskan kenapa fenomena tersebut wujud atau berlaku. Sebelum hujan apa datang? Mendung kan? Datang mendung dulu, betul? Kamu nampak langit hitam, mendung. Sebelum turunnya hujan akan berlaku mendung. Dan selepas mendung, hujan turun, kita dapat air. Okey, itu kaedah abduksi. Dalam hal ini kita berfikir dengan cara secara ke belakang ataupun thinking backward. Contohnya fenomena. Nah, ini tadi saya bagi hujan, dia bagi kereta. Kereta bergerak di jalan raya dan kita bertanya, bagaimanakah keadaan ini boleh berlaku? Kenapa kereta itu bergerak? Sebab ada tayar, lagi ada enjin, lagi ada minyak, lagi semua boleh fikir, semua boleh. Ada orang yang memandu. Kereta hebat, enjin besar, minyak cukup, tayar tak ada 4, 6 tayar, tapi tak ada orang memandu. Kereta bergerak tak? Nak bagi tahunya, zaman sekarang benda itu tidak
Tidak mustahil. Dan dalam negara kita, dalam dunia sekarang ada sudah kereta yang bergerak tanpa pemandu. Oke, so benda ini akan diupdate satu masa nanti. Apakah yang menyebabkan kereta itu bergerak? Apakah yang mesti wujud untuk membolehkan fenomena seperti kereta bergerak berlaku? Oke, itu dah suruh kita fikir dan kita pun sudah bincang bahwa kereta bergerak dengan pelbagai kaedah. Tapi basically dia kena ada pemandu. Tak ada pemandu? Boleh. Tapi ada enjin yang hebat. Ada semua segala-gala. Tapi tak ada tayar. Boleh bergerak? Tak boleh. Kereta kena ada tayar. Ada tayar, ada enjin, ada semua. Tak ada minyak. Kamu kata, tapi ada bateri, dokter. Iya, sekarang ada bateri, ada hidrogen, macam-macam ada. Next. Heuristik. Pemikiran heuristik adalah bersifat penerokaan ataupun exploratory. The explore. Okay? Explore ni adalah banyak di dalam pemikir-pemikir sains. Meneroka keadaan-keadaan baru yang mempunyai permasalahan tertentu. Mencari penyelesaian ataupun jawapan kepada masalah dan persoalan tersebut. Sekiranya kita mencari penyelesaian kepada masalah kita, tidak mempunyai kaedah yang khusus. Kita tidak ada kaedah yang khusus untuk memikirkan satu isu. Contoh, minggu depan di Deepavali. Apa problemnya? Kita tak ada baju raya. So, macam mana mau beli? Kamu start berfikir. Online, TikTok, jalan pergi ke Giant, contoh. Ada macam-macam. Tunggu mak bapak belikan. Bagi tahu boyfriend, tekan boyfriend. Contoh. Macam-macam kita boleh buat. Itu kaedah penyelidikan asas. Tidak ada satu benda yang menyatakan kamu kena berfikir begini. Tidak, oke? Jika kita mempunyai kaedah yang khusus yang boleh diaplikasikan dengan menjamin akan mencapai kesimpulan, maka sudah tentulah tidak ada masalah lagi dalam dunia ini. Kita pergi kepada yang seterusnya, yaitu fallacy. Apa tuh fallacy? Fallacy ini banyak terjadi dalam kalangan manusia. Kamu nampak kalau orang berdebat dalam Facebook ke, dalam TikTok kah? Fallacy ini paling banyak. Contoh fallacy apa kita bincangkan sekarang? Oke, contohlah kita berbincang tentang mas kawin. Mau kawin. Kau nak mas kawin berapa? Kau pun tanya, saya boleh bagi untuk tahun semasa 20.000 lah. Mana boleh? Kita nak kawin 20.000 mana cukup? 30.000 lah dia kata. Aku bilang, saya pun kata 30.000 macam banyak sangat kan? Aku mana mampu, kerja pun baru kerja. Dia cakap apa? Jadi yang kau bagi setiap minggu tu dengan kau punya mak duit, lepas tu kau beli barang dapur apa semua untuk kau makan, itu bukan duit. Nah, dia menyatakan satu benda, dia memproksikan kepada benda lain di atas perbincangan. Kita bincang pasal duit kawin, tapi dia proksikan ke benda lain untuk melarikan cerita dan memenangkan dia punya kisah. Lepas tu tengok, beli kasut baru lagi. Contoh dia kata, kasut tu pun dah berapa ratus. Takkan 30.000 tak boleh. Dia menarik satu benda lain kepada satu cerita yang lain untuk memenangkan kisah yang dia bergaduh. Dan benda itu kalau kamu lawan debat dengan orang akan bawa benda begitu. Itu dipanggil fallacy. Dan fallacy ini saya selalu, bila kita lawan satu hujah, saya akan cakap balik. Kalau dia lari, kita bilang kita balik kepada track asal. Kita punya perbincangan tentang mas kawin. Kita bukan cerita pasal duit lain-lain tu, kita mas kawin ni. Dia tak boleh. Dia kena lari. Dan benda itu banyak terjadi kepada perdebatan. Dan dia pandai digunakan oleh orang perempuan. Okay? So perempuan paling pandai guna benda ni. Kamu kena hati-hati. Okay? So kalau kamu ada girlfriend, kamu tengok. Dia punya fallacy itu paling kuat. Okay? Kaedah berfikir yang salah dikenali sebagai fallacy. Kesilapan dalam penggunaan kaedah ataupun teknik berfikir seperti logik, deduktif, induktif dan lain-lain lagi. Contohnya, kesimpulan yang tidak betul daripada melalui induktif dan deduktif. Oke, contoh fallacy ya. Terdapat dua jenis fallacy. Fallacy yang bersifat formal, fallacy yang tidak formal. Fallacy formal berlaku apabila kita tidak menggunakan peraturan yang betul dalam logik, induktif dan deduktif. Kesannya kita melakukan fallacy dalam kesimpulan daripada premis-premis yang ada. Fallacy informal tidak melibatkan pelanggaran apa-apa peraturan logik dalam menarik kesimpulan daripada premis-premis. Oke? Contoh, ad hominem, yaitu serangan pribadi. Ini adalah salah satu fallacy. Sebelum aku baca tu, aku cakap begini. Kamu berhujah tentang kamu punya subjek. Dia tentang hidrolik. Dan aku tak bersetuju dengan dia punya hidrolik tu. Allah, cerita hidrolik, tinggal dalam hutan di Sabah. Dia serang secara pribadi yang tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Kamu nampak tak biasa gitu? Kamu nampak macam kadang-kadang kan? Orang tu berhujah tentang Allah berkata, dia beristiwa di atas aras. Hang pun hujah dengan dalil apa semua. Wahabi. Dia tak ada kaitan. Yang tidak ada kaitan. Lepas tu kau berhujah apa semua. Tuhan tu begini begitu. Ada dalil ni. Wahabi. Simple je dia cakap. Dia tekan kau dari satu benda yang tidak ada pun. Allah, hidrolik, tinggal dalam hutan di Sabah. Tak ada kaitan. Apa kaitan? Aku cerita pasal hidrolik. Nampak tak? Ataupun biasanya macam kita yang berbadan-badan besar ni, orang cakap, gemuk. Dia kalah, dia serang, attack
pribadi. Budak gemuk, gemuk. Kan? Kita cerita dia kalah. Dia melahang gemuk. Tanganku ini lama tak tampar orang. Dia menggunakan kekerasan. Jadi nak ceritanya adalah serangan pribadi ke atas orang lain membuatkan kenyataan ataupun mengeluarkan pandangan itu bukannya kepada pandangan hujah. Yang menyerang pribadi itu dipanggil ad hominem. Kamu boleh nampak kalau kamu bergaduh dengan kamu punya boyfriend, kamu bergaduh dengan girlfriend kamu, selalu ini dia akan serang pribadi. Ia tidak mengena dengan kandungan ucapan itu pun ataupun pengujahan. Tidak ada kena-mengena, Dedek. Tidak ada kena-mengena. Oke? Dia cerita hidrolik dengan Sabah, cerita Kelantan dengan Mas Kawin, tak ada kaitan. Oke? Sebaliknya mengatakan bahwa pandangan itu tidak boleh diterima karena sifat pribadi seseorang itu. Aku tak terima kenyataan daripada kau, jawaban daripada kau karena kau orang Kelantan. Boleh tak begitu? Aku tak terima jawaban kau sebab kau terganu kan? Bawa penyu. Dikutuk. Tak mau. Orang tak mau. Dan itu dipanggil ad hominem. Okay? So, logik adalah kajian mengenai pengujahan yang betul, argument. Hujah terdiri daripada premis-premis yang membentuk kesimpulan. Pengujahan terbaik kepada beberapa yaitu induktif, deduktif, abduksi, heuristik. Dan yang terakhir logik juga merangkumi kajian penghujahan yang salah dan palsu yang dinamakan sebagai fallacy. Sampai situ saja kuliah kita. Assalamualaikum.